Hello everyone, how are you? Hopefully you guys doing fine. Okay, so hari ini saya akan masuk topik yang seterusnya masih lagi dalam bab keelektromagnetan. So topik yang saya akan bincangkan hari ini merupakan kesinambungan daripada bab topik yang sebelumnya, iaitu aruan elektromagnet. So hari ini saya akan bincangkan tentang aplikasi aruan elektromagnet dalam kehidupan seharian. Bagaimana kita mau menghasilkan arus elektrik yang teraru daripada daya. Okey, so aplikasi aruan elektromagnet dalam kehidupan seharian adalah berkenaan dengan satu bahan yang kita panggil sebagai penjana. Penjana dalam bahasa Inggeris adalah generator. Generator atau penjana ini bertujuan adalah untuk menghasilkan arus elektrik daripada daya. Maksudnya daripada daya kita mau menghasilkan arus elektrik yang teraru. Okey, so biasanya sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, penjana ini biasanya digunakan di mana? So saya kasih cerita sedikit lah. Kalau kita tengok kita punya arus elektrik di rumah, kita pernah tertanyakah bagaimana daripada mana ia terhasil? Bagaimana SCSB ini menjana arus elektrik? So kalau kita tengok SCSB ni, dia punya punca utama arus elektrik ini adalah daripada hulu Sungai Padas. So daripada hulu Sungai Padas itu, saya kasih tunjuk. So ini adalah dia punya simulasi. So ini adalah di hulu Sungai Padas. So, kenapa di hulu Sungai Padas? Sebab arus air yang mengalir di hulu Sungai Padas adalah deras. So itu sebabnya dihasilkan empangan. So dalam empangan itu ada turbine, kipas yang besar yang berpusing disebabkan oleh arus air yang deras. So bila arus air yang deras itu melalui turbin kipas yang besar ini, turbine itu akan berpusing. Macam ini kita tengok. So bila turbine ini berpusing, so di sini ni akan berlaku pemotongan flux medan magnet. So apabila berlaku pemotongan flux medan magnet, apa yang berlaku? DGE dan arus elektrik akan teraru. So di sini dia akan disimpan. So ini adalah transformer yang kita akan bincang seterusnya, dan dia akan dialirkan ke mana ini? Ini adalah menara yang tinggi tu yang kita biasa nampak di tepi-tepi jalan. So itu adalah penerangan ringkas bagaimana kita mau mengaitkan atau aplikasi penjana dalam kehidupan seharian. So penjana ada dua jenis. Penjana yang pertama yang saya akan bincang hari ini adalah penjana arus terus. Atau dalam bahasa Inggeris dia adalah DC generator, direct current generator. So di sini arus terus ini maksudnya arus yang mengalir dalam litar pada satu arah sahaja. So komponen utama dalam penjana ini, sebelum itu,
Bencana ni maksudnya kita guna daya untuk hasilkan arus elektrik. Okey, arus elektrik yang terarus. Okey, so komponen utama dalam bencana ini, okey, bagaimana kita mau menghasilkan bencana, komponen utama dia, okey, wajib ada magnet kekal. Okey, so di sini adalah apa? Ini adalah anchor dan ini adalah lengan. Okey, dan ini adalah galvanometer. Dan obviously ini apa? Okey, ini adalah commutator. Commutator. Dan ini adalah berus karbon. So, ada berapa komponen utama dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komponen utama. Okey, bagaimana bencana ini boleh berfungsi? Okey, first, apa kronologi dia? First adalah action, kan? Okey. So, poin utama dia adalah, okey, biasanya dalam 4 markah juga, mana kita mau menerangkan bagaimana bencana arus terus ini berfungsi. So, poin pertama dia adalah kita kenakan daya pada lengan. So, apabila kita kenakan daya pada lengan, maksudnya kita pusingkan ini lengan, automatically anchor pun akan berputar. So, apabila anchor ini berputar, apa yang berlaku? Pemotongan flux medan magnet akan berlaku. So, apabila ada berlaku pemotongan, DGE dan arus elektrik akan teraru. Dan seterusnya, jarum galvanometer akan terpesong. So, sekarang ini, fungsi komutator. Fungsi dia adalah untuk memastikan arus elektrik yang mengalir dalam anchor adalah pada satu arah sahaja. Okey, itu dia punya penerangan ringkas. Okey, so poin utama dia adalah action. So, action adalah lengan dikenakan daya menyebabkan anchor berputar. So, itu adalah action dia. Okey, poin yang kedua adalah apa? Poin yang kedua adalah apabila anchor berputar, pemotongan flux medan magnet oleh anchor akan berlaku. So, bila berlaku pemotongan, apa yang berlaku? DGE dan arus elektrik akan teraru. So, apabila DGE dan arus elektrik akan teraru, pemasangan jarum galvanometer akan berlaku. Atau jarum galvanometer akan terpesong. Okey. So, ini adalah penerangan ringkas bagaimana bencana arus terus berlaku. Maksudnya daripada daya menyebabkan arus elektrik akan teraru. So, di sini juga kamu kena terangkan fungsi komutator. So, komutator berfungsi
komutator berfungsi untuk memastikan arus elektrik mengalir dalam anchor pada satu arah sahaja. So ini adalah 5 poin utama yang kamu kena tahu bagaimana penjana arus terus berfungsi. Walaupun ada 5 poin, kalau ini 4 markah, so 4 markah juga dibagi. So sekarang ini saya mau tanya kamu, adakah arus elektrik yang teraru dalam anchor ni adalah konsisten? Dan saya mau tanya kamu, adakah jarum galvanometer yang terpasang konsisten atau dia terpasang macam itu kan? Sebenarnya arus elektrik yang teraru dalam penjana arus terus yang tidak konsisten. So kita tengok dulu simulasi ni. Hopefully kamu nampak lah. So apabila daripada simulasi ni, kalau kamu tengok, anchor akan berputar apabila dikenakan daya. So apabila anchor ni berputar, automatically pemotongan flux medan magnet berlaku. Dan kalau kamu tengok di sini, apabila berlaku pemotongan, DGE dan arus elektrik akan teraru dan seterusnya pesangan jarum galvanometer akan berlaku, akan terpasang jarum dia. Dan kalau kamu tengok, jarum galvanometer tu cuma terpasang ke sebelah kanan. Ini maksudnya arus elektrik yang mengalir dalam anchor ni adalah pada satu arah sahaja. Kalau kamu tengok dia terpasang ke arah situ, dan kamu dapati nilai arus yang mengalir dalam anchor itu dalam litar ini tidak konsisten. Why? Kenapa tidak konsisten? Kenapa tidak konsisten? Sebab daripada ni ya. So kalau kamu tengok, ini adalah nilai arus yang mengalir dalam anchor, dia tidak konsisten. Kosong, maksimum, kosong, maksimum, kosong. So kalau kamu tengok, ini adalah jarum galvanometer tadi, dia tidak terpasang kan? Why? Sebab dia berada pada kedudukan macam ini. Pada kedudukan macam ini, arah anchor dengan medan magnet adalah selari. Maksudnya tidak berlaku pemotongan. Sebab anchor bergerak pada arah situ. Kan. Pada masa yang sama, medan magnet pun bergerak pada arah situ. So tidak berlaku pemotongan. So bila tidak berlaku pemotongan, tiada DGE dan arus elektrik teraru menyebabkan jarum galvanometer tidak terpasang. Pada kedudukan dia macam ini, kalau kamu tengok, dia memotong pada anchor memotong flux medan magnet pada keadaan yang maksimum. Itu sebabnya menyebabkan jarum galvanometer terpasang pada arah yang maksimum, pada nilai yang maksimum. So dia balik lagi macam ini. So dia berbalik kepada kosong, so maksimum kosong. Itu sebabnya kalau kamu tengok daripada simulasi tadi,
Okey. Keadaan adalah maksimum pada kedudukan, okey, dia macam itu. Okey, pada ketika dia berdiri, tiada berlaku pemasangan jarum disebabkan tiada berlaku pemotongan flux. Okey, so apa yang saya mau cakap di sini, okey, so kamu kena ingat bentuk graf arus terus dalam pencana arus terus. Okey, so jelaskan. Okey, so satu lagi yang saya mau tambah di sini, kamu kena tahu nilai arus. Nilai arus melawan massa. So dia adalah macam ini. Okey. So ini adalah pemotongan maksimum. Ini adalah tiada pemotongan. So ini adalah pada kedudukan dia berdiri. So ini adalah pada kedudukan. Okey, dan diikuti dengan inilah. Okey. So ada 6 benda yang kamu kena tahu dalam pencana arus terus ni. Okey, first adalah penerangan dia daripada daya anchor berputar dan berlaku pemotongan flux. Bila berlaku pemotongan flux, DGE dan arus elektrik akan teraru dan seterusnya apa yang berlaku pemasangan jarum galvanometer. Dan kamu kena terangkan fungsi komutator di sana. Fungsi komutator di situ untuk memastikan arus elektrik mengalir dalam anchor pada satu arah sahaja. Okey. Dan satu lagi yang terakhir adalah kamu kena tahu bentuk graf dalam pencana arus terus. Okey, pada kedudukan dia berdiri, maksudnya macam ini kan, berdiri tadi, tidak berlaku pemotongan flux Y sebab arah daya dengan arah medan magnet B itu sama arah. So tidak berlaku pemotongan. So ini adalah pada keadaan berserenjang. Bila dia berlaku berserenjang, maksudnya dia macam itu kan. Tadi dia macam ini, tidak berlaku pemotongan. Kalau dia macam ni, ada berlaku pemotongan yang maksimum. Kenapa? Sebab arah daya dengan arah medan magnet adalah berserenjang. Okay, so that's why dia macam ni dan seterusnya. Okay, so hopefully kamu faham. Okay, so habis tentang pencana arus terus. So seterusnya saya akan terangkan tentang jenis pencana yang kedua adalah pencana arus ulang alik atau dalam bahasa Inggeris dia adalah ini adalah AC generator. Okey, atau dalam bahasa Inggeris dia alternating current generator. Okey. So, apa beza pencana arus ulang alik dengan pencana arus terus? Okey. Dia punya komponen bagi pencana arus ulang alik. Kalau tadi komutator, sekarang ini dia diganti dengan gegelang gelincir atau slip rings, gegelang gelincir. Okey, tapi dia punya penerangan lebih kurang sama. Okey, so penerangan dia okey, first adalah action. Okey, sebelum itulah saya kasih terang dulu komponen utama dia. Okey, dalam pencana arus ulang alik ini, komponen utama yang ada dalam pencana arus ulang alik ini, okey, seperti biasa ini adalah magnet kekal. So ini adalah apa? Anchor. Dan ini adalah lengan. Fungsi lengan adalah untuk memutarkan anchor. Dan ini adalah galvanometer. Okay, galvanometer. Dan ini adalah berus karbon. Dan obviously yang terakhir sekali ini adalah apa? Ini pun sama juga. Gegelang gelincir.
dalam bahasa Inggerisnya slip rings. Okay, so action apabila lengan dikenakan daya, anchor akan berputar. So apabila anchor berputar, pemotongan flux medan magnet oleh anchor akan berlaku. So seterusnya DGE dan arus elektrik akan terarah dalam anchor, menyebabkan jarum galvanometer akan terpesong. So fungsi gegelang gelincir ini, okey, fungsi dia adalah untuk membolehkan arus elektrik mengalir pada dua arah yang bertentangan pada satu ketika. Okey, kamu ni kena faham pencernaan arus ulang-alik ini dia boleh berputar pada dua arah yang bertentangan. Okey, bertukar-tukar. Okey, contohnya lah. Okey. So ini adalah sumber, ini adalah bekalan, ini adalah simbol untuk bekalan arus ulang-alik. Okay, so ini adalah mentol. Okay, so bekalan arus ulang-alik ni apabila kita on kan, okey, arus elektrik akan mengalir. So arus elektrik akan mengalir, okey, pada satu ketika dia akan berputar macam itu daripada kiri ke kanan. Okey, dan lepas itu dia akan bertukar lagi balik. Okey, so lepas itu dia akan berputar pada arah yang bertentangan. Okey, dia bertukar-tukar. Okey, first macam tu, lepas tu dia macam ni, putar. Okey, tapi benda ni berlaku sangat cepat, sangat cepat. Okey, so bila berlaku, so bila ada arus lalu, mentol akan bernyala. Okey, so itu sebabnya mentol boleh bernyala sebab arus elektrik tetap mengalir dalam mentol. Okey, so itu adalah penerangan ringkas bagaimana arus ulang-alik ni berfungsi dalam litar. Dia akan mengalir pada dua arah yang bertentangan pada satu ketika, tapi dia sangat cepat masa pertukaran itu. Okey, so fungsi gegelang gelincir di sini adalah untuk memastikan arus ulang-alik ini yang bertentangan. Okey, itu sebabnya nanti jarum galvanometer ni akan berputar macam itu. Okey, kenapa? Sebab arah ni berbeza, ni berbeza. Okey. So, first adalah action. Bagaimana kita mau terangkan bagaimana pencernaan arus ulang-alik ni berfungsi. First adalah action. So, apabila lengan dikenakan daya, anchor berputar. So, bila anchor berputar, apa yang berlaku? Pemotongan flux medan magnet oleh anchor akan berlaku. So, bila berlaku pemotongan TGE dan arus elektrik akan terarah. Seterusnya, jarum galvanometer akan terpesong.
Okay. So, fungsi gegelang gelincir untuk untuk membolehkan arus elektrik mengalir pada dua arah yang bertentangan secara berselang-seli dalam anchor. Okay, so itu adalah fungsi gegelang gelincir. Okay, so bagaimana bentuk graf dia? Okay, so kalau tadi, saya mau tanya kamu, dia konsisten ke tidak? So tentu dia tidak konsisten kan, sebab pisangan jarum galvanometer itu tidak konsisten, dia always terpesong. Okay. So ini adalah bentuk graf dia. Hopefully kamu nampak. Okay. So pada kedudukan dia menegak, tidak berlaku pemotongan flux. Sebab kenapa? Arah daya pada anchor adalah selari. Bila selari tidak berlaku pemotongan. So di sini ya. So pada keadaan ini adalah pemotongan flux adalah keadaan maksimum ketika anchor terbaring. Okay. So di sini pun dia balik. Okay, keadaan menegak. So ini adalah separuh pusingan. So lepas itu pada separuh pusingan yang kedua, okay, dia mengalir pada arah yang bertentangan. Okay. Okay. So di sini keadaan terbaring, berlaku pemotongan flux maksimum. Lepas itu dia balik kepada kosong balik, dan ini akan berulang macam itu. Okay. So apa yang saya mau kamu faham, apa yang saya mau kamu ingat daripada graf ini, pada keadaan menegak cara kamu kena ingat tidak berlaku pemotongan, this one nilai dia 0. Pada keadaan dia terbaring macam ini ya, terbaring, dia adalah keadaan dalam maksimum sebab dia adalah berserenjang, dia adalah selari berserenjang. So ini adalah graf untuk arus ulang alik. Okay, so ini adalah pusingan pertama dan ini adalah pusingan yang kedua pada arah yang bertentangan. That's why dia ada nilai negatif di sini. Itu sebabnya daripada ini adalah bencana arus ulang alik. Kalau kamu tengok itu anchor continuously berpusing, dan kamu tengok ini adalah slip rings, gegelang gelincir, dan kamu tengok pasangan jarum galvanometer ke kiri dan ke kanan. Pusingan pertama separuh pusingan pertama, dan ini adalah separuh pusingan yang kedua. Okay. Ini adalah positif, ini adalah negatif. Itu sebenarnya kamu nampak graf dia macam itu bentuk dia. Okay, kamu faham kan? Okay, so graf dia adalah macam mana? So graf untuk bencana arus ulang alik ini, graf dia adalah I melawan T. Okay, ini keadaan menegak, terbaring, menegak, terbaring, menegak. Pemotongan, tidak pemotongan, pemotongan maksimum, tidak pemotongan, pemotongan maksimum, tidak pemotongan. Okay. So, ada 6 key points yang kamu kena tahu bagaimana bencana arus ulang alik ini berfungsi.
Okay, first adalah kita gunakan daya untuk memutarkan anchor. Bila anchor berputar, pemotongan flux medan magnet akan berlaku, seterusnya DG dan arus elektrik akan teraru dan menyebabkan jarum galvanometer akan terpesong. Okay, gegelang gelincir ini fungsinya untuk membolehkan arus elektrik mengalir pada dua arah yang bertentangan secara berselang-seli. Okay, dan yang terakhir sekali adalah bentuk graf. Okay, ini adalah bentuk graf. Dia tidak konsisten. Okay, so secara rumusan dia untuk hari ini terdapat dua jenis penjana, iaitu penjana arus terus dan penjana arus ulang alik. Ini adalah aplikasi arwah elektromagnet dalam kehidupan seharian. Okay, so hopefully you guys understand, and take care and have a good day. Have a great day.